A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi dalam siri video video rakaman kita. Pada kali ini Ustazah akan membincangkan satu buku baru karya Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, iaitu buku Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran. Buku ni ya. Jadi para sahabat yang belum ada buku ini amatlah baik beli buku ini, kerana buku ini adalah dikarang oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, yang inspirasi untuk idea untuk mengarang buku ini semasa beliau sewaktu mendapat rawatan di IJN, Institut Jantung Negara, selepas menjalani pembedahan injap jantung beberapa tahun yang lalu di IJN. Jadi beliau telah menjadikan Al-Quran sebagai syifa semasa tempoh rawatan di IJN itu. Jadi Tuan Guru dalam masa tempoh rawatan di IJN itulah Tuan Guru telah mendengar Al-Quran dan bertadabbur dengan Al-Quran sebagai syifa daripada sakitnya di samping rawatan doktor ya. Jadi buku ini Ustazah akan huraikan sedikit mana yang mampu. Sudah tentu huraian Ustazah amat jauh daripada apa yang apa yang diperkatakan oleh Tuan Guru, ilmu yang begitu tinggi. Ustazah ni apalah sangat, tapi Ustazah cuba untuk membincangkan, cuba memahami, cuba menyampaikan secara ringkas daripada buku ini ya. Celupan Jarum Kecil di Lautan Ilmu Al-Quran, di antara buku-buku terbaru hasil karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dalam buku ni Tuan Guru telah menjelaskan 5 tema besar yang menjadi mesej utama yang hendak disampaikan mengenai tema Al-Quran sebagai asas kehidupan dan Al-Quran sebagai sumber ilmu dan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Al-Quran menjadi dasar membina ketamadunan dan berfungsi sebagai suatu sistem cara hidup. Jadi buku ini mengandungi 5 gagasan utama. Ya, nanti sekejap tengok. Ya. 5 kandungan asas utama, iaitu Islam sebagai asas kehidupan. Yang kedua, Al-Quran sebagai ibu segala ilmu. Gagasan ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Gagasan keempat, Al-Quran sebagai membina ketamadunan manusia. Dan yang kelima, Al-Quran sebagai sistem cara hidup manusia.
Jadi buat pertama kalinya di sini, jadi Tuan Guru cuba menjelaskan dalam buku ini beberapa elemen utama dalam Al-Quran yang perlu menjadi dasar kehidupan manusia, bermula dengan persoalan menjadikan Al-Quran sebagai asas kehidupan manusia sehingga menjadi sistem cara hidup. 5 gagasan besar yang diketengahkan seolah-olah menunjukkan ia adalah sebagai maqasid atau objektif Al-Quran itu sendiri. Baik. Jadi kita lihat dahulu muqaddimah, pendahuluan yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu saya ambil muqaddimahnya ialah mengenai keluasan. Pertama sekali di antaranya disentuh mengenai surah Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Ayat ini membuktikan bahawa betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tiada bandingan dan tiada penghujungnya. Di mana disebutkan di sini bahawa jika manusia mengambil segala pohon yang ada di bumi untuk jadi pena dan segala lautan menjadi dakwat untuk menulis ilmu Allah, dibantu satu segala pohon yang ada di bumi, segala lautan, dibantu pula dengan 7 lautan bagi sesudah itu untuk menulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya tidak akan habis kalimah Allah untuk ditulis. Maksudnya di sini ialah betapa luasnya ilmu Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, kalimah Allah itu betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiada tandingan dan bandingannya. Jadi apa yang kita dapat hanya sedikit sahaja. Firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, iaitu surah Isra ayat 85, dan tidaklah dikurniakan pada kamu daripada ilmu melainkan sedikit saja. Jadi kita ni yang dapat ilmu ada PhD ke apa, 2 PhD ke, sebenarnya ilmu kita terlalu terbatas. Ilmu petunjuk Al-Quran itu merangkumi semua aspek fitrah manusia yang bercirikan. Ilmu dari Al-Quran itu merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia, bercirikan jasad, bercirikan roh, akal, individu, keluarga dan masyarakat, yang bermula daripada keluarga kecil hinggalah masyarakat dan kepada negara dan peringkat antarabangsa. Selain itu, Al-Quran turut mencakupi perkara terpenting dalam hubungan hubungan manusia dengan Allah, termasuk makhluk manusia dan juga hubungan manusia dengan manusia dan juga dengan makhluk yang nyata ataupun yang gaib di bumi dan di langit. Seterusnya, perjalanan hidup di dalam dunia, alam barzah dan alam akhirat dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu Al-Quran ni merangkumi seluruh aspek kehidupan. Sama ada untuk pembinaan jasad, untuk roh, pembangunan roh, untuk akal dan individu, masyarakat, keluarga dan masyarakat dan negara sehingga ke antarabangsa. Begitu juga Al-Quran turut mencakupi perkara penting berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan manusia, sesama manusia, dengan makhluk lain, sama ada yang nampak atau yang tidak nampak, sama ada di langit atau di bumi. Seterusnya, perjalanan hidup manusia di alam dunia, alam barzah dan alam akhirat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada dibicarakan di dalam Al-Quran. Seterusnya,
Tuan Guru menjelaskan lagi bahawa Al-Quran menyatakan 3 perkara asas diciptakan manusia. Apakah 3 perkara asas manusia diciptakan? Telah dinyatakan oleh Al-Quran. Al-Quran menyatakan 3 perkara asas tujuan penciptaan manusia. Yang pertama ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Ustazah baca hanya 56, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi bermakna tujuan utama, perkara asas pertama yang diciptakan manusia disebut dalam Al-Quran ialah supaya manusia beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biarlah kita menjadi hamba Allah yang sejati. Ya, ahli sufi mengatakan, biarlah kita ini menjadi seperti mayat, di mana bila mati kita serah segalanya kepada orang hidup untuk diuruskan. Begitulah kita orang yang hidup, hendaklah kita serahkan seluruh hidup kita untuk taat dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah perkara asas diciptakan manusia menurut Al-Quran ialah manusia adalah disebut dalam Al-Quran sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah, silap surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpah darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikannya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Mana ayat ini menunjukkan tugas manusia di bumi ialah surah Al-Baqarah ayat 30. Allah jelaskan ialah sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah makna khalifah? Maksudnya ialah manusia ialah makhluk ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir urusan bumi dengan sifat dan ciri kejadian berbeza dengan makhluk lain. Ini manusia dilantik oleh Allah sebagai khalifah untuk mentadbir bumi ini mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi hendaklah ditadbir dengan petunjuk Allah melalui hukuman ditetapkan menjadi sempadan kepada manusia. Selain itu, kemampuan jasa akal dan pengalaman juga memerlukan petunjuk pada Allah dengan sebab adanya kelemahan pada makhluk. Walaupun manusia ini bijak, ada akal, ada ilmu, tetapi dia tidak dapat memimpin manusia sebagai khalifah Allah ini selagi dia tidak berpandu kepada Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana akal manusia adalah terbatas. Tugas ketiga ialah 2 minit. Sikit habis ke amanah. Okey, satu lagi ialah perkara asas ketiga ialah tujuan manusia diciptakan ialah sebagai amanah. Manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia diciptakan bagi menunaikan amanah, melaksanakan petunjuk Allah daripada kitab yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kebaikan manusia supaya mereka tidak terlanjur sehingga merasakkan diri sendiri dan alam. Al-Quran adalah petunjuk pada manusia melalui ilmu secara wahyu dalam pelbagai urusan, merangkumi segala fitrah kejadian. Ia menjadi petunjuk pada semua urusan ilmu, akal, kajian dan pengalaman dalam segala aspek. Bermakna manusia asas ketiga ialah manusia ditugaskan sebagai manusia dijelaskan Al-Quran ialah pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk
melaksanakan petunjuk Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ini sahabat semua boleh lihat penerangan surah Al-Ahzab ayat 72. Pada yang ada buku ini, buka muka surat 11. Jadi itu sahaja, wallahu alam. Kita akan berjumpa dalam episod seterusnya bab 1. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.